Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih. Hadis ke-15. Rebutlah pahala puasa setahun. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahri. Akhrajahu Muslim fi sahihih. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, itu adalah menyamai seperti berpuasa selama setahun. Riwayat Muslim. Pengajaran hadis. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimnya telah mengurniakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan akan memperolehi ganjaran puasa setahun apabila diikuti dengan 6 hari puasa sunat dalam bulan Syawal. Ini adalah kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 160 yang bermaksud sesiapa yang melakukan amal kebaikan maka akan digandakan kepadanya pahala 10 kali ganda. Setiap Muslim hendaklah menjadikan amalan berpuasa sunat ini sebagai satu kelaziman kerana ianya dapat menampung kekurangan daripada puasa wajib yang telah dilakukan. Alhamdulillah tuan-tuan dan mulia, kita membaca pagi ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang ke-15. Ini merupakan hadis yang terakhir dalam himpunan hadis-hadis sahih. Maksudnya ada 3 kitab Jakim ni, 20 hari ni 27 Ramadan habis dah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, puasa ni dalam 3 jilid Jakim ni kita dah habiskan semuanya. Dan ni pun dah sampai ke ujung, dah menceritakan selepas daripada Ramadan ke alim dah kita semua berkaitan hadis-hadis sahih. Jadi hadis yang terakhir ini dalam jilid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita umatnya supaya merebut puasa yang nilainya sama dengan 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi sampai dekat Quba, kemudian daripada Quba masuk ke Madinah, pekan Madinah itu, maka Nabi SAW melepaskan unta dia. Jadi orang-orang Madinah pada ketika itu masing-masing mengharapkan supaya Nabi duduk singgah dekat rumah dia. Bagi masing-masing, Nabi kata biarkan unta tu yang decide nak duduk dekat rumah siapa. Jadi kalau Nabi buat keputusan, takut orang ini kecil hati, orang ini kecil hati, orang ini kecil hati. Jadi Nabi bagi binatang, standard level binatang aja yang bagi buat keputusan kan. Jadi lepaskan unta Nabi kata unta tu dekat mana unta tu berhenti, jadi Nabi akan duduk dekat rumah orang itu. Cuma Abu Ayyub Al-Ansari dia cerdik. Dia binatang ni, dia ada macam unta, dia ada pelana unta tu. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, dia bila Nabi cakap itu, dia cepat-cepat dia ambil pelana unta tu. Jadi biar unta tu lepas, dia ambil pelana unta tu, dia bawa pergi ke rumah dia. Jadi unta ni dia jalan, tengok kanan kiri, jalan lagi. Dia tak tahu nak pergi mana. Nama pun unta. Unta buat keputusan, dia memang tak kerti. Jadi dia jalan. Abu Ayyub Al-Ansari dekat rumah dia tu, dia pegang pelana tu, dia buat dalam. Jadi unta boleh lalu ke depan rumah masa dia nampak pelana tu tuan dia punya. Dari dia tahu, itulah kat situ nama tu, cerdiknya Abu Ayyub Al-Ansari ni. Jadi
Itulah antara penyebabnya yang mana Nabi SAW bila Nabi kat Madinah tu, Nabi duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari, menginap di situ. Dan Abu Ayyub Al-Ansari dia ceritakan Nabi setahun lebih sebelum Masjid Nabawi siap, sebelum rumah Nabi siap, rumah sebelah, setahun lebih Nabi duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mula-mula Nabi dia duduk dekat bawah. Rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat, ada atas ada bawah. Abu Ayyub dia tidur atas, Nabi dekat bawah. Abu Ayyub kat atas, dia dengan isteri dia, Nabi kat bawah. Jadi Abu Ayyub ni tak boleh tidur malam, dia duduk pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri. Lelah dia jumpa Nabi, dia takut tak boleh tidur, ya Rasulullah. Dia kata, bagaimana aku duduk lagi atas sedangkan Nabi tu dekat bawah. Nabi dia kata okey je, tak ada masalah. Dia kata tak boleh, dia tak boleh tidur. Maka kemudian dia suruh, hormat dia pada Nabi tu, suruh Nabi duduk atas, dia duduk bawah, baru dia boleh tidur. Dan banyaklah kalau kita pergi, kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi tu, kalau pergi umrah lah, betul-betul depan makam Nabi tu dia ada satu tempat macam kotak tu, depan tu dekat luar tu, itulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Search dekat Google lah, dia ada tanda itu. Okey, hadis ni hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dia menceritakan bahawa Nabi SAW berkata, Nabi kata, man sama Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa, kemudian dah habis Ramadan puasa, sempurna puasa. Dia kata summa dekat sini, kemudian sini memberi maksud man sama Ramadan, maksudnya orang yang dah sempurna puasa, bukan orang yang tak berpuasa. Maksudnya orang yang dah puasa, dah full sempurna puasa, summa, kemudian lah habis puasa cukup 30 hari, kemudian atba'ahu sittan min syawal, kemudian habis je Ramadan, dia ikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, dia berpuasa sunat pula. Maka kata Nabi, kana kasiyamid dahri, maka dia punya pahala dia seperti dia berpuasa 1 tahun. Ni kelebihan bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa Ramadan, kan? Bagi orang yang berpuasa Ramadan, kemudian lebihnya Ramadan tu, hebatnya Ramadan, pada sebelum Ramadan orang dah cerita dah Ramadan, Rejab dah cerita, Syakban dah cerita, sampai masuk Ramadan. Habis Ramadan pun dia sambung lagi nak ceritakan hebatnya Ramadan. Habis Ramadan pun ikut lagi 6 hari puasa tu pun disebabkan dia puasa Ramadan. Tapi ada orang salah faham. Dia kata kalau dah puasa 1 tahun tak payah Ramadan lah ke, dia ambil puasa 6 je kan. Itu cover ke 1 tahun. Itu dia salah faham. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, insya-Allah habis Syawal ni, nanti habis Ramadan kita teruskan dengan puasa 6. Cuma adalah perbezaan pandangan ulama. Nak puasa 6 tu kalau ada nak puasa setiap hari berturut-turut ke, selang-selang ke, kan? Ada ulama kata ambil depan sikit, tengah sikit, ujung sikit. Ada ulama kata mutatalian, berturut-turut. Ada beberapa pandangan. Ada kata yang kalau kita ni ada puasa ganti, bolehkah niat tu disekalikan ataupun diasingkan? Nak buat yang ganti dulu ke, kemudian baru puasa 6 dulu ke, baru ganti ke? Itu ada beberapa pendapat ramai. Secara umumnya buat dalam bulan Syawal 6 hari itu selesai. InsyaAllah kita semua dapat dia punya fadilat, sebab puasa Ramadan tu dapat nilai puasa 1 tahun. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah.